Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nadia Rusliana Rusli. Kami kumpulan 6 akan membentangkan slide kami yang bertajuk Pluralisme Agama dan Kemajemukan Rakyat Malaysia. Kumpulan kami iaitu kumpulan 6 terdiri daripada 9 ahli. Ahli yang pertama bernama Nur Ainatul Syafiqah binti Dahlan. Ahli yang kedua bernama Muhammad Khairuddin bin Jamaluddin. Ahli yang ketiga bernama Siti Farah binti Irwan. Ahli yang keempat bernama Navila. Dan ahli yang kelima bernama Muhammad Adib Irfan bin Hazli. Manakala ahli yang keenam adalah Nurlia binti Abdul Kasim. Ahli yang ketujuh bernama Nur Afika binti Johan. Ahli yang ke-8 bernama Muhammad Ruzain Iman bin Rizalman. Dan ahli yang ke-9 bernama Jericho Tony. Pluralisme agama adalah realiti kewujudan pelbagai agama yang diamalkan secara bersama dalam sesebuah masyarakat. Dalam konteks sosiologi, iaitu kajian saintifik tentang tingkah laku manusia, pluralisme digambarkan sebagai kepelbagaian kepercayaan yang hidup seiring dalam satu ruang sosial yang sama di mana penganut agama berbeza berinteraksi dalam kehidupan seharian. Fenomena ini merupakan satu realiti sosial yang tidak dapat dinafikan, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, merujuk Nur Azila Muhammad dan Nur Asikin Muhammad 2025. Hal ini terbukti kerana Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan agama seperti Melayu, Cina, India, Bumiputera Sarawak dan Sabah, ditambah juga kebebasan melakukan kegiatan keagamaan menjadi bukti jelas kepada realiti kemajemukan dalam masyarakat Malaysia. Perbentangan ini membincangkan punca pluralisme, peranan nilai agama dan pendekatan falsafah terhadap pluralisme di Malaysia. Baiklah, terdapat beberapa punca pluralisme. Seperti yang ada di slide ini, salah satunya adalah penyebaran melalui ajaran keagamaan. Kemudian, kepelbagaian agama dan budaya. Seterusnya, pengaruh globalisasi dan media. Dan terakhir adalah kekeliruan antara toleransi dan pluralisme. Antara punca utama penyebaran fahaman pluralisme agama di Malaysia ialah kewujudan ajaran keagamaan yang menyeleweng dan telah difatwakan sebagai sesat. Ajaran-ajaran sebegini sering mengelirukan masyarakat kerana ia membawa kepada tafsiran agama yang bercanggah dengan pegangan kita yang sebenar. Sebagai contoh, ajaran Ayapin atau Kerajaan Langit Ayapin. Kerajaan Langit ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Kes ini sering dibincangkan dalam konteks ini. Menurut Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pada tahun 2006, ajaran ini telah difatwakan sebagai sesat kerana telah menggabungkan unsur daripada pelbagai agama dan kepercayaan. Penggabungan pelbagai unsur keagamaan ini telah menolak pegangan kepada satu ajaran agama yang jelas. Keadaan ini secara tidak langsung telah membuka ruang kepada fahaman pluralisme agama kerana ia menafikan keunikan dan kebenaran mutlak sesuatu akidah, khususnya akidah Islam. Situ, ajaran Ayapin juga menekankan nilai-nilai sejagat seperti keamanan, kasih sayang dan perpaduan tanpa mengambil kira sempadan agama. Walaupun nilai-nilai ini kelihatan positif, ia sering digunakan untuk menyokong idea bahawa perbezaan akidah ini tidak lagi penting. Kesimpulannya, pendekatan sebegini merupakan ciri utama pluralisme agama yang bertentangan dengan asas pegangan akidah Islam, terutamanya konsep tauhid yang menegaskan keesaan Allah dan kebenaran mutlak ajaran Islam. Kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat juga menjadi faktor kepada kewujudan pluralisme agama. Dalam sesebuah masyarakat majmuk di Malaysia, perbezaan latar belakang agama, bangsa dan budaya merupakan satu realiti yang semestinya kita tidak dapat elakkan. Oleh itu, bagi memastikan keharmonian sosial, masyarakat dididik untuk hidup bersama secara aman melalui sikap saling menghormati dan bertoleransi.
Sikap toleransi ini amat penting bagi mengelakkan konflik serta mengekalkan keamanan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Sikap toleransi ini diterjemahkan dalam pelbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan hubungan sosial. Masyarakat mula hakikat bahawa perbezaan kepercayaan adalah sebahagian daripada kehidupan bersama dalam sebuah negara maju. Namun begitu, keadaan ini secara tidak langsung boleh membuka ruang kepada fahaman pluralisme agama, terutamanya apabila kepelbagaian tersebut ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing tanpa garis panduan yang jelas. Punca lain yang boleh membawa kepada pluralisme ialah pengaruh globalisasi dan media. Kemajuan teknologi maklumat dan media sosial membolehkan masyarakat mengakses pelbagai pandangan berkaitan agama dengan mudah dan pantas. Media arus perdana serta media dalam talian memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat tanpa batasan. Penyebaran maklumat yang meluas ini menyebabkan ideologi pluralisme lebih mudah diterima, terutamanya dalam kalangan masyarakat yang terdedah dengan pemikiran global dan kurang mempunyai kefahaman agama yang kukuh. Selain itu, punca yang lain ialah berlaku kekeliruan antara toleransi dan pluralisme. Dalam masyarakat, toleransi beragama difahami sebagai sikap saling menghormati kepercayaan orang lain tanpa mencampuri akidah masing-masing. Namun, kekeliruan berlaku apabila pluralisme agama disamakan dengan toleransi beragama. Pluralisme agama dalam setengah fahaman membawa maksud penyamaan semua agama dari sudut kebenaran dan keselamatan akhirat. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sukar membezakan antara kepelbagaian agama yang wujud dengan fahaman yang menyamakan semua agama. Oleh itu, kefahaman yang jelas perlu diterapkan supaya toleransi tidak disalahartikan sebagai pluralisme. Nilai-nilai agama juga memainkan peranan yang tidak kalah pentingnya. Peranan yang pertama adalah memperkukuh pegangan akidah dan jati diri. Peranan yang kedua adalah membimbing toleransi beragama yang berprinsip. Peranan yang ketiga adalah mengawal penyebaran fahaman penyeleweng. Dan peranan yang terakhir adalah membentuk akhlak dan keharmonian sosial. Yang pertama, pegangan akidah dan jati diri. Ajaran Islam memberikan panduan hidup yang menyeluruh dengan menegaskan konsep tauhid, yaitu pengesaan Allah SAW serta tujuan sebenar kehidupan manusia. Islam merupakan teras kepada jati diri masyarakat Melayu kerana ia selari dengan fitrah manusia yang memerlukan panduan rohani dalam menghadapi cabaran kehidupan. Yang kedua, membimbing toleransi beragama yang berprinsip. Islam mengiktiraf kewujudan kepelbagaian agama dan membenarkan penganut agama lain hidup secara aman dalam masyarakat selagi hak dan kehidupan umat Islam tidak digugat. Toleransi beragama dalam Islam mempunyai garis panduan yang jelas dan berprinsip. Ia tidak bermaksud mencairkan atau melaburkan pegangan akidah sendiri demi keharmonian semua. Seterusnya kita masuk kepada mengawal penyebaran fahaman menyeleweng. Pegangan agama yang kukuh juga berperanan sebagai benteng bagi menghalang penyebaran fahaman menyeleweng seperti pluralisme agama yang ekstrim dan liberalisme agama. Fahaman Islam yang sahih membolehkan umat Islam mengenal pasti ajaran atau ideologi yang bercanggah dengan prinsip akidah ahli al-sunnah wa al-jamaah. Poin seterusnya adalah membentuk akhlak dan keharmonian sosial. Nilai agama turut menekankan pembentukan akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, kasih sayang dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi asas kepada keharmonian sosial dalam masyarakat yang majmuk. Islam menggalakkan umatnya berinteraksi secara beretika, berakhlak baik dengan semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang agama. Seterusnya, saya Siti Farah akan menerangkan tentang pendekatan falsafah
yang terbagi kepada dua, iaitu pendekatan falsafah dialog beretika dan akan disambung oleh kawan saya pendekatan kesederhanaan. Pertama ialah pendekatan dialog beretika. Pendekatan ini menekankan komunikasi yang sopan dan berhemah, serta menggalakkan sikap saling menghormati antara penganut agama berbeza bagi membina keharmonian sosial. Kedua ialah pendekatan kesederhanaan yang berasaskan konsep wasatiyah. Pendekatan ini menggalakkan keseimbangan dalam pemikiran dan tindakan serta mengelakkan sikap ekstrim dalam hubungan antara agama. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang pendekatan falsafah dialog beretika. Pendekatan ini menekankan bahawa dialog antara agama perlu dijalankan dengan adab, keikhlasan dan sikap saling menghormati. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, dialog bukan bertujuan untuk memenangkan mana-mana pihak, tetapi untuk mewujudkan persefahaman dan keharmonian. Menurut Institut Kefahaman Islam Malaysia, dialog yang berkesan seharusnya memberi fokus kepada nilai-nilai bersama seperti kemanusiaan, keadilan, dan akhlak. Hal ini kerana perbahasan tentang akidah selalunya bersifat mutlak dan sukar untuk mencapai persetujuan bersama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pendekatan kesederhanaan ataupun wasatiyah. Sebelum itu, saya ingin menerangkan dahulu apa itu konsep wasatiyah. Wasatiyah itu bermaksud kesederhanaan ataupun keseimbangan, iaitu sikap tidak melampau dalam tindakan dan pemikiran. Dalam Islam, konsep ini mengajar kita supaya bersikap adil, sederhana dan rasional dalam menjalani kehidupan seharian. Pertama sekali, konsep wasatiyah ini menjadi asas penting dalam pendekatan Islam terhadap pluralisme agama. Ini bermaksud Islam mengajar umatnya untuk hidup secara seimbang dalam masyarakat yang berbilang agama dengan penuh hormat dan toleransi. Yang kedua, prinsip wasatiyah menolak sikap ekstrim sama ada terlalu keras ataupun terlalu longgar dalam beragama, iaitu Islam tidak menggalakkan sikap yang memaksa ataupun menghukum orang lain dan pada masa yang sama tidak membenarkan pengabaian terhadap akidah. Sebaliknya, Islam mengajar keseimbangan dalam interaksi sosial, iaitu menghormati kepelbagaian sambil tetap berpegang teguh kepada kepercayaan. Akhir sekali ialah pendekatan wasatiyah membantu mengekalkan keharmonian antara kaum dan agama. Ini bermaksud yang sikap sederhana ini mengurangkan salah faham, mengelakkan konflik dan membina rasa saling memahami dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Kesimpulannya ialah konsep wasatiyah bukan sahaja relevan dalam agama tetapi juga penting dalam membentuk masyarakat yang aman, seimbang dan bersatu padu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adib Irfan bin Hazli, nomor matriks BI 25110095. Jadi saya ringkaskan daripada esei ini ialah pluralisme agama dalam masyarakat berpunca daripada gabungan faktor dalaman dan luaran. Sebagai contoh yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya, iaitu penyebaran ajaran yang menyeleweng, pengaruh globalisasi, media massa serta kekeliruan antara konsep toleransi dan pluralisme agama. Dari definisi pluralisme agama, kedengaran seperti baik sahaja, tetapi sekiranya dia disalah tafsir sebagai menyamakan semua agama dari sudut kebenaran, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan akidah dan identiti keagamaan. Maka dalam menghadapi cabaran ini, saya simpulkan bahawa nilai-nilai agama yang berperanan ialah sebagai benteng utama. Sebagai contoh, agama Islam menekankan pengukuhan akidah, pembinaan jati diri Muslim serta toleransi beragama yang berprinsip tanpa mengadaikan kepercayaan. Nilai akhlak seperti keadilan, ihsan dan
kasih sayang, pula membantu mewujudkan keharmonian dalam masyarakat berbilang agama. Daripada pendekatan falsafah, pendekatan falsafah melengkapkan usaha ini melalui dialog beretika dan prinsip kesederhanaan ataupun wasatiyah yang telah diterangkan oleh kawan saya. Dialog yang beradab menggalakkan kerjasama antara penganut agama dalam isu kemanusiaan sejagat, iaitu cara kita berbual dengan masyarakat lain. Manakala pendekatan wasatiyah ataupun prinsip kesederhanaan memastikan keseimbangan antara kepelbagaian dan perpaduan. Jadi antara gabungan nilai agama dan juga pendekatan falsafah ataupun pendekatan rasional ini penting untuk mengekalkan keharmonian serta kestabilan masyarakat majmuk, terutamanya di negara Malaysia kita ini yang banyak pelbagai agama, budaya dan bangsa. Sekian daripada saya, Muhammad Adi Irfan bin Hazli.